Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurudiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. 2 orang terbunuh dalam kejadian gempa bumi yang melanda barat daya China awal pagi tadi. 50 cedera, 3 daripadanya parah, manakala 22 buah rumah ranap. Gempa berlaku di daerah Luzian pada kedalaman 10 km, kira-kira 120 km dari barat daya Bandar Chongqing. Gegaran kuat mencetuskan amaran kecemasan tahap kedua tertinggi. Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat mengukur kekuatan gempa itu pada kadar 5.4 mengikut skala Richter. Bagaimanapun, Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan gempa berkenaan berkekuatan 6.0. Australia tidak akan meneruskan perjanjian pembelian kapal selam bernilai $90 bilion dengan Perancis. Sebaliknya, akan membina kapal selam berkuasa nuklear menggunakan teknologi Amerika Syarikat dan Britain. Perkara itu disahkan Perdana Menterinya Scott Morrison. Beliau turut mengumumkan rancangan Canberra untuk memiliki peluru berpandu jarak jauh jenis Tomahawk bagi memperkukuh pertahanan negara. Sementara itu, New Zealand tidak akan menarik balik larangan kemasukan kapal selam berkuasa nuklear di perairan negara yang dikuatkuasakan sejak 1985. Ini ditegaskan Perdana Menterinya Jacinda Ardern. Menurut beliau, rancangan Australia untuk membangunkan kapal selam berkuasa nuklear dengan bantuan Amerika dan Britain tidak akan mengubah dasar keselamatan negara dan kerjasama perisikan dengan 3 negara berkenaan. Semua diplomat yang menghadiri Perhimpunan Agung PBB di New York minggu depan perlu mengemukakan bukti vaksinasi. Pihak berkuasa Bandaraya New York menetapkan hanya delegasi yang telah menerima vaksin COVID-19 dibenar memasuki Dewan Perbahasan. Mereka juga perlu menunjukkan bukti telah divaksin sekiranya ingin makan atau bersenam di tempat tertutup dalam kampus PBB. Penetapan itu selaras dengan langkah pihak berkuasa Kesihatan New York yang mewajibkan pengambilan vaksin berkuat kuasa Isnin lepas. Dianggarkan 1 juta kanak-kanak Nigeria tidak akan kembali ke sekolah apabila sesi persekolahan dibuka semula. Ia berikutan kebimbangan berhubung ancaman keganasan susulan siri penculikan besar-besaran dan serangan yang menyasarkan pelajar. Menurut tabung kanak-kanak PBB UNICEF, sebanyak 20 serangan dilaporkan terhadap sekolah di Nigeria pada tahun ini yang menyaksikan lebih 1,400 pelajar dibawa lari. Bola sepak Liga Juara Eropah, Manchester City tampil unggul di Stadium Etihad selepas membelasah RB Leipzig 6-3 dalam aksi dramatik kumpulan A awal pagi tadi. 4 gol City masing-masing dijaringkan oleh Nathan Ake, Jack Grealish, Joao Cancelo dan Gabriel Jesus. Riyad Mahrez menambah derita pasukan pelawat apabila menyempurnakan sepakan penalti pada masa tambahan separuh masa pertama. Manakala satu lagi gol diperoleh menerusi jaringan sendiri pemain lawan Nordi Mukele. Gol-gol Leipzig pula kesemuanya dijaringkan oleh Christopher Nkunku. Sementara itu, Lionel Messi gagal memberikan impak yang diharapkan dalam penampilan pertama bersama Paris Saint-Germain di peringkat antarabangsa. PSG sekadar seri 1-1 dengan klub Brugge ketika berkunjung ke Stadium Jean Bredel di Bruges, Belgium. Klub Perancis itu terlebih dahulu memperoleh gol menerusi Ander Herrera pada minit ke-15 sebelum pemain tuan rumah Hans Vanaken menyamakan kedudukan 12 minit kemudian. Saingan kumpulan B pula menyaksikan Liverpool mengalahkan AC Milan 3-2 di Anfield. The Reds terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi gol sendiri pemain lawan Fikayo Tomori pada minit ke-9. Bagaimanapun, sebelum tamat separuh masa pertama, Ante Rebic dan Brahim Dia menjaringkan 2 gol selang 2 minit bagi memadam kelebihan anak buah Jurgen Klopp. Liverpool kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi gol Mohamed Salah pada minit ke-49. Gol kemenangan The Reds pula hadir menerusi kapten pasukan Jordan Henderson pada minit ke-69. Dalam pada itu, Real Madrid menupaskan Inter Milan 1-0 dalam perlawanan kumpulan D di San Siro. Gol kemenangan juara Eropah 13 kali itu diledak pada minit-minit terakhir ke-89 oleh pemain gantian Rodrigo. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia prihatin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.